itu saya menyeru nama-nama berikut supaya mereka terlebih dahulu tampil ke hadapan untuk menjelaskan sama ada mereka ada menerima wang dari akaun Datuk Seri Najib seperti yang didakwa di dalam dokumen SPRM Insider tersebut. Yang pertama, individu yang pertama yang saya nak sebut ialah Datuk Amhari Effendi Nazaruddin, pengarah dan juga pemegang 50% saham di dalam Orb Solutions Sdn Bhd. If you look at Appendix 1, ada satu pada tarikh itu ada satu diterima oleh Orb Solutions Sdn Bhd. Saya sertakan carian SSM, one pager, no point untuk print everything. Saya tunjukkan bahawa Amhari Effendi adalah pengarah kepada Orb Solutions. Datuk Amhari Effendi juga ialah pemegang 50% saham di dalam Orb Solutions. Dan yang lebih menarik ialah Datuk Amhari Effendi adalah penasihat kanan Datuk Seri Najib. Dia pegawai kanan Datuk Seri Najib di PMO, dan namanya disebut-sebut sebagai pegawai kanan dari pejabat Perdana Menteri yang terlibat di dalam rundingan dengan IPIC baru-baru ini yang menyebabkan kerajaan Malaysia terpaksa membayar sehingga 15 bilion kepada IPIC. I happen to know Amhari since school days because he was my schoolmate. He was also in my, he was my exco when I was the chairman of the student union in the UK. I think it is best that he comes forward and explain. Kerana saya tahu media juga banyak yang menyiasat dan you keep bumping this name, Amhari Effendi. Kerana carian dan semakan juga menunjukkan bahawa Orb Solutions Sdn Bhd adalah syarikat yang diberi kontrak membangunkan aplikasi Datuk Seri Najib yang dilancarkan tahun lepas. Last year there was a Najib Razak apps, and saya tahu, saya tak ingat, media banyaklah yang pergi jejak the company. You found the company, I can't remember the name. You found its own and the directorship of it's Amhari and the same guy tadi, Harkok Kid. But my further checks is that the actual company which developed it is actually Orb Solutions, which is owned by the same people, directors by the same, but it was developed by Orb Solutions. Jadi nama beliau dinamakan, he's a public official, dia adalah pegawai kerajaan Malaysia, dan sebagai seorang yang terbabit merundingkan masalah hutang 1MDB, I think he should excuse himself, because if he is a recipient of 1MDB's money, then certainly you are not in a position to have any decision with regards to 1MDB or any settlement, because you are an interested party and also you have a huge conflict of interest. So Datuk Amhari Effendi, saya minta supaya menjelaskan sama ada betul atau tidak. Dia boleh nafi, dia boleh bagi keterangan, dia boleh jelaskan kepada rakyat sama ada betul atau tidak, kerana mengikut dokumen yang dimuat naik oleh SPRM Insider pada 27 Ogos 2014, Orb Solutions Sdn Bhd menerima 2 juta ringgit dari akaun peribadi Datuk Seri Najib. Saya tak tahu ini hadiah daripada Najib, hadiah bonus untuk staff dia ke apa, I don't know. Tapi Orb Solutions is named. Amhari owns 50% of Orb Solutions. Amhari is also a senior official in the Prime Minister's office, and therefore he has to answer, because it means that he received money from a public fund. Individu yang kedua yang saya minta supaya tampil untuk menjelaskan, tidak lain dan tak bukan Datuk Seri Najib sendiri. Kerana mengikut dokumen, itu nombor 8, if you look at your document, it's still Appendix 2, but the bottom part of Appendix 2, the last 2 tables, the bottom 2 tables, kerana mengikut dokumen pada 8 Ogos 2014, ada bayaran berjumlah, ada 2 bayaran daripada kredikat, 2 kredikat berbeza. Kredikat pertama, I think that's Visa,
ada bayaran berjumlah RM489,586.95 dari satu kredit kad yang bernombor, I may get the number slightly, kalau tak betul tu kerana dia terlalu kecil, it's not easy to make it out. So saya teka based on that, the credit card is 4585-80-0000-5496. I don't know kredit kad siapa, tetapi ia dibayar dari akaun peribadi Datuk Seri Najib di M Islamic Bank Berhad bernombor 2112-022-011880, dan jumlah ini dan juga akaun nombor itu dan juga tarikh adalah tepat dan padan dengan dokumen yang dipegang oleh Tan Sri Akandi. So jumlah yang dibayar dari kredit kad ini sama dengan yang Tan Sri Akandi yang dipegang tadi. Pada hari yang sama, ada satu lagi bayaran, satu daripada Visa, satu lagi daripada Mastercard. Ada satu lagi bayaran berjumlah RM2,833,147.21 yang dibayar dari kad kredit bernombor 5289-4380-0003-8961, yang juga kad kredit itu dibayar dari akaun peribadi Datuk Seri Najib di M Islamic Bank Berhad bernombor yang sama tadilah 2112-020-111880. Saya sebut akaun dan di mana bank itu kerana it has been matched with the document that Tan Sri Apandi Ali pegang. Tapi yang paling seronok, sebab itu kenapa Datuk Seri Najib kena jawab, ialah kedua-dua perbelanjaan daripada kedua-dua kredit kad tadi kalau campur jumlahnya ialah 3.28 juta ringgit, dan ia dibelanjakan dalam tempoh satu hari, dan kedua-dua perbelanjaan itu dibuat di satu kedai barang kemas mewah yang bernama De Griso. It sounds like Jawa to me, but it's Italian. Tu dia dekat skrin tu. Nama kedai ini ialah De Grisogono, which is in Italy. Saya tak rasa lah Datuk Seri Najib beli subang tu untuk diri dia. I don't think he wears that. Cuba tunjukkan yang second one, 11, print screen 11, cincin-cincin ni. Cincin-cincin ni ialah faham, saya malah nak sebut lah kan. Tetapi saya nak tanya Datuk Seri Najib, oleh kerana ini dibayar dari akaun peribadi dia, the money that was transferred to this credit cards actually came out from his personal bank account, dan itu kalaupun tidak percaya kepada dokumen daripada SPRM Insider, the amount match dokumen yang dipegang oleh AG, dan sebab itu saya nak tanya Datuk Seri Najib perlu tampil ke hadapan untuk menjelaskan sama ada perbelanjaan sebanyak 3.28 juta sekali beli, 3.28 juta yang dibayar dari akaun peribadi beliau dengan menggunakan wang pencen rakyat, because itu ada duit daripada asal sekali daripada KUAP. Adakah wang 3.28 juta yang dibelanjakan dalam satu hari di satu kedai barang kemas mewah, I can never pronounce this, what's the name, di Grisogono, adakah itu adalah untuk membeli barang kemas mewah kepada isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansor? It's a simple question. Kerana Datuk Seri Najib sudah tentu tak beli barang kemas sebanyak 3 juta satu hari di Itali lah. Dan yang ketiga, setakat ini saya nak tunjuk 3 saja. Yang ketiga, saya minta supaya Yayasan Al-Abrar, kalau tengok Yayasan Al-Abrar mengikut dokumen pada 21 Ogos 2014, Yayasan Al-Abrar menerima 5 juta ringgit dari akaun peribadi Datuk Seri Najib di Bank Islam Berhad, di M Islamic Bank Berhad, yang akaun bernombor satu lagi 21120220111906. Datuk Seri Najib bayar daripada akaun peribadi dia di M Islamic Bank Berhad kepada satu yayasan yang bernama Yayasan Al-Abrar. Saya semak, apa Yayasan Al-Abrar ni? Siapa pula lah yang Yayasan Al-Abrar ni yang dapat 5 juta? Semakan menunjukkan, tu dah tunjuk dah dekat skrin, sedari-sedari boleh tengok in your press release.
Yayasan Al-Abrar adalah yayasan yang bertanggungjawab menganjurkan Majlis Malaysia Bersalawat pada 17 Disember, there's a typo, 17 Disember 2013, seperti keratan akhbar dari utusan Malaysia yang saya tunjukkan. Itu arkib utusan Malaysia. Kuala Lumpur 7 Disember, no, that's actually bukan 17, 7 Disember. Refer kepada keratan berita pada 7 Disember, utusan Malaysia melaporkan 15,000 orang menyertai Malaysia Bersalawat. Kira-kira 15,000 orang menghadiri program kerohanian Malaysia Bersalawat, anjuran Yayasan Al-Abrar yang diadakan di Stadium Hoki Bukit Jalil di sini. The rest you can baca. Jadi Yayasan Al-Abrar kalau mengikut dokumen ini menerima 5 juta ringgit. Saya akan terus mendedahkan nama-nama mereka yang lain. I don't know what the media's response to this will be, whether this is considered safe to run or not. But there are many other people yang dinamakan di dalam Appendix 1 and Appendix 2. Kami dah trace semua dan kami akan sebut satu-satu. Selain daripada the obvious ones, iaitu UMNO Penang, UMNO Johor, kan? Ada nama-nama lain yang disebut. Saya akan dedahkan nama-nama yang disenaraikan ini tomorrow, next week dan seterusnya, supaya SPRM tidak ada pilihan kecuali memberikan maklum balas kepada perkara ini. SPRM tidak boleh terus berdiam diri. Dan saya nyatakan sekali lagi dengan kemungkinan besar bahawa dokumen ini dibocorkan dari siasatan SPRM sendiri. SPRM perlu berdepan dengan rakyat. Jika dengan segala maklumat yang dikeluarkan dan setakat ini, tiada tindakan diambil ke atas Datuk Seri Najib, walaupun mengikut maklumat-maklumat ini secara jelas menunjukkan ada asas yang cukup kukuh untuk membuka kembali siasatan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada soalan?